Segambut mulakan perbahasan dengan menyentuh isu banjir di Kuala Lumpur. Segambut mahu kapasiti Sungai Toba dan Sungai Kero dibesarkan untuk menghadapi banjir di Kuala Lumpur. Jika ini tidak dilaksanakan dengan segera, setiap kali hujan turun, pasti kampung-kampung di Segambut semuanya diancam. Saya minta Kementerian Wilayah segerakan perjumpaan dengan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS untuk memastikan bajet mencukupi untuk kerja-kerja ini tahun depan. Taska untuk frontliners, saya gembira melihat peruntukan 30 juta telah pun dikembalikan di dalam belanjawan 2021 bagi penyediaan taska khas untuk frontliners selepas desakan yang telah kami buat bulan lepas. Realitinya hari ini, Tuan Speaker, masih terdapat ramai frontliners yang tidak mempunyai sokongan penjagaan anak. Oleh itu, saya menggesa Menteri KPWKM untuk tidak mengambil shortcut dengan izin dan mengulangi kesilapan tahun ini dengan menggunakan peruntukan taska bagi frontliners sebagai geran penjana. Biar 30 juta ini digunakan dengan menubuhkan lebih banyak taska di tempat kerja untuk frontliners, terutamanya di hospital, balai polis dan agensi kerajaan yang beroperasi secara shift. Jangan tulis surat sekali sahaja kepada agensi dan kemudian menganggap mereka tidak berminat jika mereka tidak membalas surat. Saya juga difahamkan bahawa kementerian hanya memproses permohonan yang melalui KSU. Saya bagi contoh, kalau permohonan untuk taska frontliners ini datang daripada satu balai polis, KPWKM tidak meluluskan permohonan kerana ia mesti dikemukakan oleh Kementerian KDN. Ini saya panggil birokrasi. Saya mohon penjelasan kerana saya lihat ini hanya satu masalah pentadbiran. Jangan sesekali kita mengutamakan birokrasi sehingga kanak-kanak frontliners dijadikan mangsa. Saya juga mahu Menteri KPWKM membenarkan peruntukan 30 juta ini bukan sahaja untuk membina taska baru tetapi boleh juga digunakan untuk menambah kapasiti taska sedia ada di hospital kerajaan supaya lebih ramai lagi jururawat dan doktor boleh menghantar anak mereka untuk dijaga. #KitaJagaKita sebenarnya satu teguran tegas ataupun admonishment dengan izin kerana ia mencerminkan kelembapan, ketidakcekapan kerajaan sekarang. Menteri mengambil sikap malas, tidak proaktif dan sikap tidak peduli ini tidak akan menyebabkan masalah itu hilang tetapi ia hanya akan menambah kesengsaraan rakyat. Saya lihat pada hari ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hadir di dalam Dewan untuk mendengar perbahasan ahli parlimen mengenai bajet belanjawan 2021 dan saya rasa ini wajar dipuji. Tetapi kalau kita lihat kehadiran menteri dan timbalan menteri yang lain di parlimen cukup mendukacitakan. Ada kementerian yang sampai ada 2 timbalan menteri tetapi tidak hadir menghadiri sidang Dewan. Dulu, timbalan menteri semua ditugaskan untuk menjawab soalan parlimen setiap hari. Kita terpaksa menjawab beberapa soalan tambahan setiap kali bangun berhadapan dengan ahli parlimen. Sekarang ini saya lihat fungsi ini sudah hampir hilang. Kabinet ini bernasib baik kerana sejurus sahaja dilantik terus masuk tempoh PKP. Kebanyakan program dibatalkan. Sepatutnya dengan pembatalan banyak program, menteri dan timbalan menteri seharusnya mempunyai lebih banyak masa untuk menghadiri Dewan dan memperhalusi polisi. Ataupun berjumpa dengan pemegang taruh stakeholders dengan izin. Ini tidak. Saya difahamkan para pengasuh dan pengusaha taska serta tadika masih belum lagi dapat bertemu dengan Menteri Wanita ataupun timbalannya, Menteri Pendidikan ataupun timbalannya. Sibuk buat apa kalau stakeholders yang terkesan tidak ada peluang berjumpa dengan pembuat dasar yang sepatutnya memperjuangkan nasib mereka. Saya bagi satu lagi contoh, Tuan Speaker, Jawatan Kuasa Tangani Keganasan Rumah Tangga telah pun ditubuhkan tetapi malangnya Timbalan Menteri Wanita menjawab bahawa setakat tahun ini hanya satu mesyuarat sahaja telah dipanggil antara semua agensi dan NGO yang terlibat. Isu keganasan rumah tangga ini sangat penting. Bulan Mac mereka angkat sumpah, PKP dilaksanakan dan NGO rata-rata melaporkan peningkatan aduan. Tetapi bulan April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, 8 bulan hanya satu mesyuarat. Di mana letaknya keutamaan kebajikan golongan rentan ini?
Saya juga mahu pusat sokongan sosial setempat 21 juta yang telah diumumkan diberikan kepada NGO yang betul-betul membuat kerja seperti Women Aid Organisation dan bukan digunakan untuk meraih undi di negeri-negeri PN sahaja. Jangan sekali kita mengabaikan negeri pembangkang seperti negeri Selangor yang selalu mempunyai kes sosial yang lebih tinggi kerana populasi transit mereka sangat tinggi. Saya juga mahu pegawai JKM dikecualikan dengan serta-merta daripada tugas di pusat kuarantin yang sepatutnya dikendalikan oleh NADMA dan pegawai JKM seharusnya fokus menyelesaikan bantuan permohonan kebajikan. Ini adalah perkhidmatan asas JKM. Ini di wilayah persekutuan sahaja kita ada 2,000 kes yang tertunggak. Apa gunanya pengumuman penambahan bantuan kebajikan jika terdapat banyak backlog permohonan yang tidak dapat diselesaikan? Isu seterusnya, daftar bunuh diri kebangsaan National Suicide Registry Malaysia. Apakah status terkini dan bilakah undang-undang sedia ada yang mengkategorikan cubaan membunuh diri sebagai kesalahan jenayah akan dimansuhkan? Tanpa adanya daftar ataupun registry ini, data dan statistik ini tidak akan dapat diperhalusi dan intervensi juga tidak dapat dijalankan untuk membantu peratusan golongan yang saya percaya semakin meningkat. Saya juga mahu Kementerian Kesihatan Malaysia membawa program mentari mereka ke shopping malls. Ini boleh menghapuskan stigma dalam komuniti untuk mereka yang perlu mendapatkan bantuan. Segambut juga mahu satu task force khas diwujudkan di Putrajaya bersama Kerajaan Negeri Selangor dan Negeri Sembilan untuk mengatasi kes pencemaran sungai yang terlalu kerap berlaku dan task force ini seharusnya bermesyuarat setiap minggu dan melibatkan pelbagai kementerian yang mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan. Insiden terbaru kali ini yang melibatkan agensi seperti IWK, SPAN, Air Selangor, Luas telah mula mengeluarkan kenyataan dan mereka saling menuding jari. Bekalan air mesti dilihat sebagai subjek keselamatan negara dan perlu diberi perhatian dan sumber dana serta tenaga kerja yang tinggi. Saya mahu kerajaan menyatakan komitmen dan kesediaan task force ini diwujudkan dengan serta-merta. Majlis Keselamatan Negara. SOP yang sentiasa ditukar dan tidak spesifik telah mengakibatkan kekeliruan dan kerugian kepada rakyat. MKN digesa memuktamadkan semua SOP sebelumnya dikeluarkan tanpa orang ramai perlu menunggu pengumuman kementerian yang lain sebagai rujukan. Saya bagi contoh SOP bekerja dari rumah ataupun work from home yang terlalu umum dan sangat mengelirukan. Menteri Ismail Sabri umumkan untuk tunggu Menteri Azmin Ali bagi butiran. Kemudian Menteri Azmin Ali pula bagi butiran sektor industri yang menyebabkan Menteri Ismail Sabri pula diminta untuk memberi lebih banyak lagi penjelasan. Jadi arahan yang mengelirukan ini dan setengah masak mengakibatkan ketidakpastian kepada masyarakat di luar sana, terutamanya komuniti perniagaan dan mereka yang berkeluarga. Mereka inilah yang paling terkesan kerana bagi sesebuah perniagaan, setiap hari begitu penting bagi mereka. Tuan Speaker, saya juga menggesa menteri-menteri yang bertanggungjawab segera belajar untuk menyelaras secara bersama sebelum sesuatu keputusan diambil kerana PKP ini bukan satu perkara yang baru. Ia telah bermula sejak bulan Mac. Lihatlah SOP yang mengarahkan pusat pengajian tinggi ditutup. Kita bandingkan dengan SOP yang membenarkan ibu bapa bekerja, tetapi Pusat Jagaan Kanak-Kanak bawah Menteri Rina Harun, Taska boleh beroperasi, Tadika di bawah Menteri Pendidikan pula diarahkan untuk tutup. Ini seolah-olah memberikan gambaran bahawa COVID-19 ini adalah pilihan, ada pilihan untuk memilih mangsa mereka berdasarkan umur dan bidang kuasa kementerian. Apa yang paling menakutkan kita ialah sekiranya COVID-19 tidak pun membunuh ekonomi kita, semestinya ketidakcekapan para menteri dalam penyelarasan SOP ini akan membunuh sektor ekonomi di luar sana. Ada isu lain pula, tanya MKN kata rujuk kepada KKM. Kita tanya KKM pula kata tanya balik kepada MKN. Ini banyak berlaku semasa PKP baru dilaksanakan dan pejabat saya menerima banyak distress call, terutamanya daripada ahli keluarga yang sakit tenat ataupun persediaan ahli keluarga menghadiri pengebumian, funeral. Sehingga hari ini masih ramai lagi ahli keluarga yang terpisah akibat penutupan sempadan negara. Ini tidak boleh berpanjangan dan saya meminta supaya kita bukan jaga saja kesihatan fizikal rakyat tetapi kesihatan mental dan emosi juga mesti dijaga. Minta rumuskan, Mari. Ada Okey. 30 saat lagi.
Bagi 2 minit lah, kerana tadi mencela semua ini adalah isu penting. Saya tak ada pun perbahasan politik. Saya terus pada isu semasa. Teruskan, okay. Tapi ikut masa. Peruntukan jasa 85 juta. Bila saya bangkitkan keperluan wujudkan agensi kanak-kanak untuk 30% populasi rakyat, saya selalu diberitahu ada kekangan dana dan impak kewangan untuk penubuhan unit baru kerana melibatkan tenaga kerja dan pengstrukturan semula. Tetapi kalau kita bandingkan dengan betapa senangnya unit jasa boleh dihidupkan semula, saya fikir ini tidak adil dan sememangnya satu kekejaman terhadap golongan kanak-kanak yang lebih memerlukan peruntukan jasa ini. Saya telah buat satu pengiraan basic, Tuan Speaker, apa yang kita boleh beli dengan 85 juta ini. 2 juta helai PPE, 267 juta helai face mask, 42,000 laptop untuk kanak-kanak dan pelajar, 10,000 sekolah seluruh Malaysia boleh menerima grant hampir 8,000 untuk beli sanitizer dan hand wash. 17,000 taska dan tadika boleh menerima grant 5,000 untuk melawan COVID dengan peruntukan ini. 855,000 boleh menerima bako makanan. Mewujudkan 171 jawatan Pesuruhjaya Suhakam Commissioners, 1,500 rumah program perumahan rakyat termiskin PPRT di Semenanjung boleh dibina dan 1,200 rumah ini boleh dibina di Sabah dan Sarawak dengan menggunakan peruntukan jasa. Kita juga boleh membiayai zoo negara untuk 85 bulan iaitu hampir 7 tahun dengan peruntukan jasa. Jadi perbahasan belanjawan 2021 kali ini bukan mainan politik, Tuan Speaker. Dalam keadaan COVID-19 yang amat mencabar untuk ekonomi, setiap sen yang dikutip oleh kerajaan merupakan hasil titik peluh rakyat yang diusahakan dengan penuh cabaran. Oleh sebab itu, kali ini setiap sen yang akan dibelanjakan oleh kerajaan mesti diukur dengan membandingkan kewajaran kerajaan untuk membazirkan 85 juta bagi tujuan propaganda yang mengkaburi mata rakyat. Akhir sekali, Tuan Speaker. Sila. Saya menyeru penjawat awam untuk bangkit. Sebagai benteng terakhir rakyat Malaysia mendapatkan pembelaan, perlindungan, keadilan dan kebenaran. Jika Kabinet ataupun ahli politik PN mengarahkan sesuatu tindakan yang membelakangkan rakyat dan menyusahkan ataupun merugikan generasi yang akan datang, penjawat awam wajar bersuara. Dalam 2 tahun ini, semasa kerajaan PH berkuasa, penjawat awam telah diberikan mandat ataupun kebebasan melaksanakan tugas dari saya yang menurut perintah kepada saya yang menjalankan amanah. Penukaran penggunaan frasa ini cukup penting supaya penjawat awam menghayati bahawa setiap perintah tugasan ialah amanah yang perlu digalas sebaiknya, bukan untuk kepentingan kerajaan sekarang tetapi untuk rakyat Malaysia generasi akan datang. Jangan takut untuk bersuara semasa bermesyuarat, jangan takut untuk melaporkan salah guna kuasa, mendapatkan kontrak melalui surat sokongan dan jangan jadi yes man. Contoh kementerian yang mampu memberikan kualiti perkhidmatan pada tahap tertinggi walaupun kepimpinan eksekutif mereka lemah adalah Kementerian Kesihatan Malaysia. Tanggungjawab yang digalas untuk memberikan perkhidmatan terbaik hanya boleh wujud jika penjawat awam mengingati bahawa bosku yang sebenar adalah rakyat Malaysia dan bukan pemimpin yang akan bertukar. Syabas Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu saja. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Segambut.